Askar Wataniah adalah badan sukarela yang berlainan dari badan-badan sukarela yang lain. Askar Wataniah merupakan angkatan simpanan tentera darat Malaysia dan bersama-sama dengannya untuk mempertahankan negara kita yang tercinta ini. Penyertaan saudara-saudari di dalam Askar Wataniah merupakan satu sumbangan murni di dalam menyahut seruan Ibu Pertiwi sesuai dengan konsep HANRO, mempertahankan menyeluruh, yang ditetapkan di dalam Askar Pertahanan Negara. HANRO antaranya menetapkan bantuan nasional termasuk pengembelingan semua sumber negara di samping melibatkan angkatan tentera sebagai sebuah negara yang berkembang untuk mencapai matlamat sebuah negara yang maju dengan wawasan 2020. Setiap pihak dan rakyat perlu memainkan peranan di dalam membangunkan dan mempertahankan negara dan hendaklah menjadikannya sebagai sebahagian daripada aktiviti masyarakat. Struktur Regimen Sirih 500 Askar Wataniah. Terdapat 16 Regimen Sirih 500 Askar Wataniah di seluruh Malaysia pada ketika ini. Setiap regimen mempunyai 3 batalion yang dipakai di beberapa lokasi. Regimen 501 AW, Kem Tebrau Johor Bahru, Kem Sungai Buloh Selangor, Kem Jalan Tambun Ipoh, Kem Bukit Keterikanga, Kem Teluk Sisik Kuantan, Kem Pakatan Cepa Kota Baru, Kem Bukit Perwira Kota Kinabalu, Kem Jalan Resah Seremban, Kem Labuh Raya Pulau Pinang, Kem Seri Rajan Sibu, Kem Ria Komplek Kuching, Kem Padang Miding Kota Terengganu, Kem Bukit Pinang Kuala Batas Kedah, Kem Bukit Beruang Melaka Jalan Buku 5 Ampang Kuala Lumpur dan Kem Kok Wan Tawau. Unit Siri 500 dan Kod Askar Wataniah Kod Armor Diraja telah mewujudkan skuadron armor Askar Wataniah yang diintegrasi dalam setiap regimennya. Skuadron tersebut terletak di Port Dickson, Kuantan, Sungai Petani, Kuching dan Kota Belud Sabah. Elemen bantuan tempur pula di semboyan. Skuadron semboyan Medan Askar Wataniah telah ditubuhkan untuk mewujudkan barisan kedua pasukan pengendali komunikasi TD. Pasukan ini terdapat di Kuala Lumpur, Ipoh dan Sungai Besi. Elemen bantuan tempur. Jurutera mewujudkan skuadron jurutera Askar Wataniah dengan melatih anggota sukarelawan dalam aspek kejuruan medan. Artileri, konsep penubuhan sama seperti armor di mana satu bateri artileri Askar Wataniah diintegrasikan dalam regimen artileri diraja bertempat di Kota Baru dari tempat-tempat yang berikut. Risik Kompani Berikan Diraja Askar Wataniah. Polis Tentera Korps Polis Tentera Diraja KPTD telah menubuhkan 4 kompani KPTD AW itu di Pulau Pinang, Kuantan, Sungai Petani dan Kuching. Elemen bantuan perkhidmatan pula Korps Perkhidmatan dan Koordinans. Konsep HANRO. HANRO ini adalah pengaktifan pasukan keselamatan dan pertahanan awam simpanan, kekerahan dan sukarela lawan setiap organisasi yang berkaitan. Senario ancaman keselamatan ketika dan selepas Perang Dingin telah mempengaruhi Malaysia untuk membangunkan aspek pertahanan dan keselamatan negara. Ia adalah satu bentuk keperluan kepada Malaysia bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terjamin. Justeru Malaysia telah membangunkan aspek pertahanan semenjak tahun 1957 dan semakin berkembang mengikut perkembangan ancaman semasa dalam memastikan maklumat ini tercapai. Malaysia telah menumpukan kepada pembangunan dasar pertahanan dengan memperkenalkan konsep pertahanan menyeluruh HANRO yang merupakan konsep pertahanan yang diamalkan oleh kebanyakan negara sama ada di Asia Tenggara, Asia dan Eropah. Artikel ini menjelaskan proses pembangunan dasar pertahanan negara DPN melalui peranan kerajaan khususnya ATM dalam melaksanakan pertahanan menyeluruh iaitu HANRO di negara ini. Struktur pangkat dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM mempunyai beberapa pangkat iaitu Field Marshal, General, Lieutenant General, Major General, Brigadier General, Colonel, Lieutenant Colonel, Major, Captain, Lieutenant Muda. Dan untuk tentera laut diraja Malaysia pula Laksamana Armada 1, Laksamana Madya, Laksamana Muda 2, Laksamana Pertama, Captain TLDM, Komander TLDM, Lieutenant Komander TLDM, Lieutenant TFDM, Lieutenant Madya TLDM, Lieutenant Muda TLDM,
Pegawai Kadet Kanan dan akhir sekali Kadet. Tu pangkat dalam Tentera Udara Malaysia, TUDM. Masa TUDM merupakan secara penuhnya masa Tentera Udara Diraja Malaysia ialah pangkat tertinggi yang terdapat di dalam perkhidmatan Tentera Udara Diraja Malaysia. Buat masa ini, pangkat ini dikhususkan bagi duli-duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan sultan-sultan yang pernah bertata sebagai Yang di-Pertuan Agong. Sultan Pahang ke bawah duli yang maha mulia Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Almarhum Sultan Abu Bakar selaku kolonel Yang di-Pertuan Agong TUDM ialah sultan yang sering dilihat mengenakan pakaian dan insignia marshal TUDM. Terdapat dua gaya insignia bahu yang terdapat dilihat. Satu mirip British dan satu lagi menggunakan susunan bintang-bintang seragam dengan Tentera Darat Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Kedua-dua sistem digunakan bertukar ganti, tetapi kini sistem kedua digunakan mulai tahun 2005. Insignia pangkat marshal TUDM. Perbezaan insignia dapat dilihat di raja berikut. Perbezaan antara insignia kini dan insignia alternatif. Terdapat pelbagai jenis-jenis pakaian tentera darat. Pakaiannya dikhususkan bagi setiap situasi. Uniform nombor 1, dress, iaitu pakaian untuk istiadat. Uniform kedua, dress untuk push jacket. Uniform ketiga, dress pakaian kerja. Uniform keempat, dress pakaian kawat. Uniform kelima, uniform celoreng. Uniform keenam, dress mess kit. Uniform ke-8, pakaian khidmat. Kesimpulannya, Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat bagi menjamin keselamatan, kestabilan dan mengekalkan kedaulatan bukan sekadar perlu kesedaran, malah ianya menuntut lebih daripada itu daripada setiap individu masyarakat. Peranan dan tanggungjawab tidak hanya terhad kepada kemampuan mengikut senjata dengan kekuatan fizikal di barisan hadapan sahaja, malah melalui penghayatan ia boleh diterjemahkan dan diaplikasikan mengikut kemampuan dan patriotisme walaupun di tahap mana seorang itu berada. Rekod negara pernah mencatatkan perkhidmatan cemerlang anggota-anggota AW iaitu Askar Wataniah siri ke-300 dalam perjuangan menentang penganas komunis di sepadan. Sekadar menyahut satu nama besar, Private Lilius dan ribuan kawan-kawannya yang sanggup bergada nyawa demi tanah air tercinta menggambarkan bahawa patriotisme tidak terhad kepada pasukan mana yang sedang seorang itu berkhidmat. Justeru, penubuhan dan peningkatan atau pembangunan AW tidak dapat diragui sebagai ketumbukan barisan kedua yang mampu menggerakkan jentera-jentera sokongan kepentingan awam berfungsi seperti biasa di negara kita. Peranan pasukan simpanan sukarela ATM adalah sismen mencegah rintangan yang terbaik dalam struktur organisasi yang mantap dan boleh dipercayai. Pembangunan dan perkembangan mempunyai hala tuju yang jelas. Apa yang penting adalah komitmen individu yang telah menyahut cabaran ini jujur dan rela hati dan ingin berbakti kepada Ibu Pertiwi. Bukan kerana lain-lain maksud seperti ingin menambah pendapatan atau keistimewaan tertentu sebagai seorang tentera, dan pastinya komitmen sebegini akan menjadi longgar dan tidak kekal lama. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.